Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqq bil haqq والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qallat hilati adrikni. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa barakatihi amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Babu idza qala imamu makanakum hatta raja'a intaziruhu. Bab apabila berkata imam makanakum hatta raja'a, sehingga ia kembali, intaziruhu, nantikan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi qala hadatsana Ishaq qala hadatsana Muhammad bin Yusuf qala hadatsana al-Auza'i an Zuhri an Abi Salamah bin Abdurrahman an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. أقيمت الصلاة فسوى الناس صفوفهم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقدم وهو جنب ثم قال على مكانكم فرجع فاغتسل ثم خرج ورأسه يقطر ماء فصلى به. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala uqimatis salatu, telah pun diiqamatkan untuk mendirikan sembahyang. Fasawwan nasu sufufahum, maka manusia pun menyamakan saf-saf mereka. Fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fataqaddama wa huwa junubun, maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah pun keluar untuk bersembahyang. Fataqaddama, dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pun telah maju ke tempat imam untuk mengimami solat. Wa huwa junubun, sedangkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu sedang berjunub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Thumma qala, kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebut, ala makanikum, kamu hendaklah berada di atas tempat sembahyang kamu masing-masing. Fa kharaja, maka Nabi kita faraja'a, maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam balik. Faghtasala, dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mandi. Summa kharaja, kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam keluar. Wa ra'suhu yaqturu ma'an, sedangkan
kepalanya masih menitis air mandi, fasalla bihim, maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kemudiannya bersembahyang dengan mereka itu, iaitu dengan para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Baik, bab apabila berkata imam, makanakum, hendaklah kamu berada di tempat kamu, hatta raja'a, sehingga ia kembali, intaziruhu, maka nantilah oleh kamu akan dia. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam satu hari seperti kebiasaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ketika mana orang telah pun iqamah ataupun orang telah pun qamat, fasawan nasu sufufahum, maka manusia pun menyamakan saf-saf mereka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam hadis yang kita baca ni ialah praktikal biasa, praktikal kebiasaan. Bila mana kita nak semayang, maka diiqamahkan, maka orang pun pakat bangkit dan menyamakan saf masing-masing. Ini biasa kita tengok di masjid-masjid, di surau-surau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, iaitu bila mana orang qamat, barulah orang pakat bangkit menuju ke saf dan bersembahyang dan menyamakan saf. Ada setengah tempat dia suruh buat saf dulu. Dia kata saf, pakat bangkit semua, tu pakat samakan saf. Lepas tu ketika itu barulah imam memberi isyarat untuk Bilal mengiqamahkan sembahyang. Di sana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada orang yang bangkit masuk dalam saf pada ketika Tok Bilal kata qad qamatus salah, qad qamatus salah. Baik, daripada hadis yang kita baca ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, manusia menyamakan saf selepas daripada diiqamahkan sembahyang. Ini menjadi praktikal kepada kebanyakan kita. Bila mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, lepas daripada sembahyang sunat, semua orang duduk tempat masing-masing, sehingga Tok Bilal dia iqamah, barulah kita pakat bangkit menuju ke saf dan menyamakan saf. Yang kedua praktikal bila mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila mana Tok Bilal mengiqamahkan untuk sembahyang, orang pakat bangkit tentang qad qamatus salah, qad qamatus salah. Satu ambilannya ialah agar pada hari kita tua, dalam kitab ada sebut, nanti kita tidak bongkok. Sebab diri ketika mana Tok Bilal kata qad qamatus salah, qad qamatus salah, insya-Allah pada hari dia tua dia tidak bongkok. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, walau bagaimanapun ketiga-tiga cara ini, di sana ada keharusan kita berbuat demikian. Boleh dalam mana cara sekalipun kita mengamalkan. Orang telah pun qamat, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam keluar selepas daripada orang telah menyamakan saf. Nabi kita keluar sembahyang ni selepas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersembahyang sunat di rumah. Bayang sunat, disunatkan kita sembahyang di rumah. Berpandukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi kita sebut,
wala taj'alu buyutakum qubura. Kamu jangan jadikan rumah kamu itu seperti kubur. Seperti mana kubur tidak ada orang yang beribadah di atas kubur, maka jangan kamu jadikan rumah kamu seperti kubur, iaitu tidak ada orang yang beribadah di atasnya. Maka Nabi kita SAW meletakkan satu cara amalan bagi orang yang rumahnya dekat dengan masjid. Sunat dan eloklah dia bersembahyang sunat di masjid, kecuali orang-orang yang duduk jauh. Maka orang yang duduk jauh, barangkali kalau dia tak barangkali kalau dia sembahyang sunat di rumah, maka dia tak berkesempatan untuk sembahyang sunat di masjid, dia mungkin ketinggalan. Zaman Nabi kita SAW ada satu orang, dia ni subhanallah mai kelang kabut ke masjid, dan begitu juga balik pun kelang kabut juga, kalut-kalut. Situasi ini menimbul satu pertanyaan di hati Rasulullah. Dia ni pasal apa? Mai kalut-kalut, balik kalut-kalut. Akhir Nabi kita SAW bertanya. Nabi kita SAW ialah orang yang prihatin. Dan Nabi kita SAW bila tengok lelaki itu macam tu rupa, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Nabi kita tanya, pasal apa dia main kelang kabut, pasal apa dia balik pun macam tu. Kata orang ni, Rasulullah, kami ni duk share baju, iaitu dengan isteri saya. Bila mana saya main masjid, saya main cepat-cepat supaya saya tak terlambat untuk balik, bagi pula baju yang saya pakai kepada isteri saya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Inilah baju yang kami ada, yang boleh menutup aurat kami ketika mana kami bersembahyang. Abang kata, miskin sungguh para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhu. Kira-kira kita ni, kita telah terlalu selesa pada ketika kita duduk ni. Zaman dulu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, zaman di mana Nabi masih ada. Zaman tu Nabi kita SAW sendiri hidup dalam keadaan kemiskinan. Sedangkan Nabi kita SAW bukan tak mampu untuk mengayakan diri, sebab kalau Nabi kita minta, pasti Allah terima dan pasti Allah kabul. Allahumma salli ala sayyidina. Cuma Nabi kita SAW saja yang tak mau mengambil dunia itu berlebihan. Satu masa mai satu orang malaikat. Malaikat ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia turun membawa satu misi yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat ni namanya Malaikat Ismail. Dia turun dalam beberapa kali saja menyampaikan wahyu, sedangkan wahyu yang lain disampaikan oleh Malaikat Jibril alaihi salam. Malaikat ni turun, dia tanya Nabi kita SAW, wahai Muhammad, kamu tak jadi Nabi bersifat raja? Kamu dipilih-pilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi Nabi bersifat raja, ataupun kamu memilih untuk menjadi Nabi bersifat hamba? Kalau kamu pilih jadi Nabi bersifat raja, contohnya seperti Nabi Allah Sulaiman. Kalau kamu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nak jadi Nabi bersifat raja, jadi itu Allah akan bagi, dan itu dia akan kurnia, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan menukar semua gunung-gunung di Mekah itu menjadi gunung-gunung emas. Ini bila mana kita pergi Mekah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad,
Kalau saya selalu membayangkan tengok bukit-bukit di Mekah ni, teringat hadis ni. Kalau Nabi nak semua gunung-gunung di Mekah itu Allah tukarkan menjadi emas, sehingga gunung itu ataupun bukit-bukit itu menjadi gunung-gunung emas. Tapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memilih Nabi menjadi Nabi bersifat hamba. Di akhirnya subhanallah, maka hiduplah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan miskin. Dalam sebuah hadis Nabi kita berdoa, Allahumma ahyini miskinan wa amisni miskinan wahsyurni ma'al masakin. Nabi sebut, ya Allah Tuhanku, hidupkanlah aku sebagai seorang miskin, matikan aku sebagai seorang miskin, dan himpun akan aku pada hari kiamat nanti bersama-sama dengan orang-orang miskin. Ni kelebihan orang miskin. Orang miskin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, berbeza dengan orang fakir. Orang miskin mendapat 7 daripada 10. Makna kalau dia menjana pendapatan harian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, keperluannya ialah 10, dia hanya mendapat 7. Maka orang tu termasuk dalam kategori miskin. Tapi kalau keperluannya 10, dia hanya mendapat 3, maka disebut dengan fakir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tergolong dalam golongan miskin. Dan Nabi sebut, wahai Tuhanku, hidupkan aku sebagai seorang miskin, matikan aku sebagai seorang miskin, dan nanti di akhirat himpunkan aku bersama-sama dengan orang-orang miskin. Ada seorang sahabat Nabi bernama Abdurrahman bin Auf. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebut bahawa seorang sahabat aku, dia akan masuk dalam syurga dalam keadaan merangkak. Maka isyarat itu ditunjukkan kepada Sayyidina Uthman radhiyallahu taala anhu. Bukan, disyaratkan kepada Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Maka Sayyidina Abdurrahman bin Auf bila dengar Nabi kata macam tu, yang isyaratkan kepada dia, langsung dia pergi jumpa Rasulullah. Bila berjumpa dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dia minta Rasulullah, izinkan saya, perhabiskan harta saya nak jadi miskin, sebab saya nak masuk syurga dengan Rasulullah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengar permintaan dia, Nabi tak bagi. Nabi tak bagi Sayyidina Abdurrahman bin Auf jadi miskin. Sebab susah orang kaya nak jadi seperti Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Jadi oleh kerana Abdurrahman bin Auf ni, dia seorang sahabat dan dia mendapat didikan terus dari Rasulullah, maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yakin dengan kekayaan dia akan memberi manfaat kepada orang lain. Maka timbullah hadis, di'mal malus salih lirrajulis salih. Sebaik-baik harta yang baik duduk pada orang baik. Maknanya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau orang tu orang kaya, duit yang ada pada dia ialah duit yang terbaik. Harta yang ada pada dia, harta yang terbaik. Segala-gala yang berkaitan dengan harta dia ialah yang terbaik. Baik, apa kelebihan harta yang baik duduk pada orang baik? Kelebihannya ialah hartanya diberkati. Bila hartanya diberkati, diberi pada kita, jadi harta ataupun duit yang kita diberi itu, maka dia akan mendapat berkat. Apa dia pula makna berkat? Berkat maknanya ialah ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Maknanya kalau orang baik bagi duit kat kita, kita ambil. Bila kita ambil, kita guna, maka dia akan menambah kebaikan kita. Dia akan menambah kebajikan kita. Dia akan menambah semangat kita untuk melakukan amal yang soleh-soleh. Nah, ini kelebihan menerima duit daripada orang yang baik.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya dengan terima sumbangan dia, dengan terima pemberian dia, dengan terima sedekah dia, bertambah kebajikan kita. Maknanya daripada pemberian yang dia bagi kepada kita, kita ambil duit itu, kita bagi pula ke orang. Allahumma salli ala sayyidina. Dan kita makan kat kita, dan kita memberi juga duit itu dibagikan kepada orang lain pula. Maknanya harta ni bila mana kita dapat, kita kena kongsi dengan orang. Ada setengah orang dia tunggu dia ada duit baru nak bagi ke orang. Tak betul. Kalau dia ada duit esok pun dia tak bagi juga. Orang yang bagi ke orang ketika mana dia berduit ialah orang yang terlebih dulu memberi ketika mana dia tak ada duit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila mana kita terima duit daripada orang yang baik, yang pertama kita guna untuk diri kita. Yang paling penting kita guna untuk makan. Sebab makan daripada hasil yang baik akan menambahkan keberkatan. Yang kedua, duit tadi ni oleh kerana dia baik, dia berkat, dia dah bagi ke orang lain sama. Sumbang ke orang lain sama. Jadi nak sumbang tu berapa banyak, tu tak ada had. Mungkin orang bagi RM50, kita bagi ke orang tu RM5 saja pun tak apalah. Jangan kita conquer seorang-seorang. Sebab kaedahnya al-itharu bil qurbi makruh. Mengutamakan orang lain dalam perkara kebaikan hukumnya makruh. Maknanya dalam perkara akhirat jangan kita bagi orang lain buat dulu. Dalam perkara akhirat bagi kita buat dulu, orang lain kita bagi duduk belakang buat. Macam mana tu? Tu dia panggil berlumba-lumba, fastabiqul khairat. Berlumba-lumbalah buat baik. Maknanya dalam perkara baik kita tak bagi orang lain buat dulu, kita buat dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni kalau kita tu ialah orang yang faham orang yang faham perkara dunia dan juga akhirat. Kalau kita faham perkara dunia dan juga akhirat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam perkara akhirat kita tak bagi orang lain buat dulu. Dengan makna kita buat dulu. Kita buat dulu sebelum dia buat. Tapi kalau perkara dunia, utamakan orang dulu. Kita nanti bagi orang dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib. Orang dah pun qamat, maka orang dan orang telah pun menyamakan saf. Menyamakan saf. Isu menyamakan saf ni isu penting. Sebab umat Islam bila mana dia semayang, safnya sama, hatinya akan sama. Dan bila mana saf tu renggang, kita boleh lalu depan orang semayang untuk mengisi renggang tu. Dia semayang tu, kalau kita terkentut tengah semayang, kaedah fiqahnya tak boleh lalu depan orang semayang. Pasal orang semayang ni dia ada kehormatan dia. Tak boleh ganggu orang sembahyang dengan melintasi depan orang sembahyang. Orang sembahyang ni dia ada kehormatan yang tak boleh dicemarkan. Dia sembahyang. Bila dia sembahyang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita nak ikut dia. Kita main cuit dia tu. Tu hukumnya haram. Cuit orang sembahyang tu hukumnya haram. Tak perlu kita cuit. Yang penting kita duduk sebelah dia, dia tahu kita ikut dia, dia tahu kata kita ikut dia, cukup. Sekalipun dia tak mau niat jadi imam pun, kita tetap sah sembahyang kita. Yang penting kita niat jadi makmum, dia tak perlu niat jadi imam. Kalau dia niat, dapatlah dia pahala
berjamaah. Kalau dia tak niat, dapatlah dia pahala sembahyang seorang-seorang, tapi sembahyang tetap sah. Cuma kita ni piduk sebelah dia sebab kita nak jadi makmum. Kita dikira bila mana kita ikut dia, jadi kita dapat pahala sembahyang jemaah. Dia tak ada imam, dia tak dapat pahala berjemaah. Okey. Macam mana kalau nak cuit juga kod dia, masalah sana Muhammad tak faham ke ataupun bab tak faham ke, macam mana? Kita kena angkat takbir dulu. Allahu Akbar saja aku sembahyang fardhu zuhur 4 rakaat ikut imam kerana Allah Ta'ala, baru cuit dia. Jadi cuit tu untuk dia niat jadi imam, untuk memudahkan kita menjadi makmum dia. Barangkali kalau dia tak perasan kita ikut dia, jadi sehari takbir intiqalat dia tak baca secara jahar. Bila dia tak baca secara jahar, kita pun bila tak baca secara terang-terangan, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, jadi kita tu susah kita nak ikut dia. Jadi kita cuit tu selepas kita Allahu Akbar baru cuit. Kalau kita cuit macam tu, hukumnya haram, mengganggu orang sembahyang. Orang sembahyang ni kena faham. Kadang-kadang orang tak faham. Contoh, kita tu main masjid lewat ala Sayyidina Muhammad, kita main masjid lewat, kita pun subhanallah semayang di belakang tu. Lepas tu ada pula orang yang lewat ikut kita. Ni tu imam ni, hak jadi imam tadi ni dia baca mai Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita jadi imam. Hampir-hampir orang yang belakang kita ikut kita tak dengar kita kata dalam sembahyang. Sedangkan wirid lepas sembahyang tu hukumnya sunat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ganggu orang belakang tu. Tuan-tuan, ni dia panggil faqih. Banyak orang jadi imam tapi tak faqih. Kalau tengok orang belakang jadi ada imam, ada orang yang masalah Sayyidina Muhammad, ada orang berimam belakang, kita tak mai, kita bacalah sekadar mana yang boleh kita baca. Jangan ganggu orang belakang jadi imam. Orang berjemaah di belakang sana. Allahumma salli ala sayyidina. Kalau ada yang masbuk tu boleh tahan lagi sebab dia mayang seorang-seorang. Ni mayang belakang tu kena cerita juga supaya mereka reti, mereka tahu. Jangan jadi orang yang tak tahu hukum, mengganggu orang sembahyang, berdosa. Jadi kadang-kadang barangkali kita ingat kata kita wirid nak boleh pahala, takut berdosa. Bukan dosa baca wirid, dosa sebab ganggu orang sembahyang. Sebab itu masalah Sayyidina Muhammad bagi perhatian terhadap perkara yang berkait dengan perkara macam tu. Kita batal wuduk, kita kentut, tak boleh keluar, lintas daripada orang sembahyang tu tak boleh, hukumnya haram. Lebih-lebih lagi belah orang pula, belah. Lepas tu duduk rapat-rapat, kita pergi belah tengah-tengah tu, dia pun bahayanya, takut dia berlari daripada dada menghadap kiblat, lagi kita berdosa. Allahumma salli ala sayyidina. Sebab itu dalam satu hadis Nabi kata kalau seseorang tu tahu resiko daripada lalu depan orang sembahyang, orang tu akan sanggup tunggu selama 40 tu tak sebut 40 hari ke, 40 tahun ke, 40 tahun. Besarnya dosa ganggu orang sembahyang, dia tak lintas depan orang sembahyang. Tu macam mana kita sesaat kita kentut macam ni. Bila mana kita sembahyang, Allahumma salli ala sayyidina, kita kentut, kita tak boleh lintas depan orang sembahyang, kita kena buat macam ni. Isyarat dia
Maknanya untuk bagi satu isyarat, saya duduk ni bukan saya protes imam, tapi saya kentut. Faham tak? Saya ni kentut, jadi saya tak protes imam. Okey, jadi maknanya tu nak abang kata adab. Jadi habuan kita lah, macam mana kita batas sembahyang. Kita kentut, kita kalau biasa orang pergi ambil wuduk kan, dia lintas depan orang sembahyang. Baik. Jadi subhanallah, macam mana sembahyang jemaah kita? Baik, sagi walaupun kita sembahyang seorang-seorang, tetap kita mendapat pahala seperti mana orang sembahyang jemaah juga. Sebab niyatul mukmin khairun min amali. Ni kira niat. Kita tak dan nak pergi kedai sehari, bila mana kita pergi ambil wuduk, waktu tu orang dah habis sembahyang dah, kita sembahyang seorang, tapi tetap mendapat pahala sembahyang jemaah. Sebab niat orang beriman, Nabi kata lebih baik daripada amalan dia. Tak apa, ada Sayyidina Muhammad contoh macam kita sembahyang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, habis bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Tiba-tiba orang cium belakang kita pun berkali-kali dia kata ada tik cicak, sehingga orang perempuan tak pernah ada isu macam ni. Orang perempuan pakai telekung. Orang lelaki-lelaki ni subhanallah masalah Sayyidina Muhammad, jadi ghalibnya bila terpijak tik cicak tu, dekat tik cicak, lepas maya orang kata tik cicak. Waktu tu kita kata Allah. Pasal apa kata Allah? Sebab nak kena mayang pula. Soalan Sayyidina Muhammad. Lepas tu kita kata sayanglah mayang seorang-seorang pula. Tak, tetap dapat pahala berjamaah. Allahumma salli ala Sayyidina. Ni dia panggil rahmat Allah. Sebab niat kita tu, kita dah niat nak mayang jemaah tapi tak ada izin, tetap Tuhan bagi pahala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Maka Nabi kita SAW ketika mana orang dah qamat, orang dah pun samakan saf. Jadi saf ni kalau ada renggang, kita duduk belakang. Tadi tak boleh lintas depan orang sembahyang. Soalan Sayyidina Muhammad. Baik. Bila orang duduk ada depan tu ada renggang, ketika itu boleh kita untuk mengisi tempat yang kosong tu. Nah, habaq kata besar sungguh kepentingan menyamakan saf dan merapatkan saf. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab Nabi kata macam ni, sawu sufufakum au sawu sufufakum au takhtalifa qulubukum atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Samakan saf ataupun hampa pilih hati hampa pecah. Itu kata Rasulullah. Hampa nak mana? Hampa sama saf, rapatkan saf, ataupun hampa pilih hati hampa pecah. Maknanya bila mana Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita tak sama saf, kita duk renggang-renggang, nanti kita akan berkelahi. Nanti hati kita akan berpecah belah. Baik. Jadi subhanallah, sebab itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sebab pecah belah hati ni kerja siapa? Memecah belahkan hati ialah kerja syaitan. Syaitan ni dia nak bagi berkelahi. Bila mana kita duduk sama dah, dia akan cuit bagi jadi berkelahi. Bila mana kita berkelahi, pecahlah kesatuan kita, lemahlah kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Sebab itu bila mana kita umat Islam ni, selagi mana kita duk tengok kita duk berkelahi aku, lagi itu kita tak dapat menang dengan musuh-musuh kita. Tapi bila mana kita dah boleh bersama dah, alhamdulillah. Sejak dulu tak boleh duk sekali, setelah ni boleh duk, alhamdulillah. Berarti apa? Berarti masa depan agama kita cerah. Masa depan Islam itu ada cahaya. Islam akan menang, insya-Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Baik. Maka samakan saf.
Fakharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka keluarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sembahyang di rumah. Bila orang dah qamat masalah Sayyidina Muhammad, Nabi pun keluar daripada rumah nak jadi imam. Fataqaddama, maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pun maju ke hadapan. Maju ke hadapan iaitu maju ke tempat imam untuk menjadi imam. Wa huwa junubun, sedangkan Nabi kita berjunub. Jadi bukan bermakna hadis ni kata Abu Hurairah dah tahu Nabi kita berjunub. Abu Hurairah dan para sahabat semua tak tahu kata Nabi berjunub, sehinggalah Nabi kata ala makanikum, ala makanikum, ala makanikum. Hampa jangan pergi mana, duduk tempat nampak. Nabi masuk. Dan masuk dalam rumah, Nabi kita mandi. Dan Nabi kita keluar dalam keadaan thumma kharaja wa ra'suhu yaqturu ma'an. Jadi rambut Nabi ini menitik lagi air. Faham para sahabat? Nabi SAW masuk mandi sebab Nabi terlupa kata dia berjunub. Okey. Kita kata Nabi pun lupa no. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, Nabi manusia. Lupa Nabi ni sebab nak jadi hukum. Kalau Nabi tak lupa, tak jadi hukum. Sebab manusia ni dia mesti lupa. Lupa tu sifat kita. Lupa tu sifat kita. Cumanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, di sana ada perkara yang kalau kita buat, kita akan jadi makin lupa. Antaranya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang mewarisi lupa. Kita pergi kubur duk baca nama orang mati tu. Kita pergi di kubur Fatimah binti Saleh, kita baca. Lepas tu tarikh mati dia kita baca, tarikh hidup dia kita baca, semua kita baca. Lepas tu pindah pula kubur ni pula, tu mewarisi lupa. Mewarisi lupa. Yang kedua, mewarisi lupa ni kalau kita rajin lalu bawah penyidai, duk ronot bawah penyidai. Jadi anak-anak kita tu kalau dia main lari-lari, kalau lintas bawah penyidai jangan bagi lintas bawah penyidai. Dia mewarisi lupa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu di antaranya. Baca nama di batu nisan tu tak apa, tapi keluar di mulut tu yang tak boleh. Baca tak apa, tengok tu baca tak apa, tapi baca dengan mulut tu mewarisi lupa. Jadi banyak di sana yang jadi pedoman kepada pelajar, anak-anak yang mengaji, jangan buat 40 perkara saya lupa semua. Itu yang saya ingat. Bukan sakat lupa, bahkan mewarisi fakir. Kalau dah buat kalau dah buat tak berhenti, lama-lama jadi fakir. Di rumah kita jangan biasa sikat rambut dengan bilah yang patah. Patah sampai 2-3 bilah duk sikat lagi. Lempak buanglah, beli baru. Soalan sayang duit, beli barulah. Soalan Sayyidina Muhammad. Lepas tu di rumah kita jangan bagi ada sawang. Orang pi mungkin sawang tu tak ada dalam rumah, tapi sawang ceragah dalam bilik ayam. Sawang ni dia kena cuci sebab dia mewarisi fakir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lagi antara lain, tidur malam tak basuh pinggan. Tak basuh pinggan, cawan, mangkuk biak, esoklah basuh. Lama-lama buat, lama-lama rezeki kita jadi sempit. Ya, subhanallah satu. Antara lain masalah saya, jangan sapu sampah pada waktu malam. Orang tua pun tak bagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang tua tak bagi, dia panggil hadis orang tua.
masalah Sayyidina Muhammad. Pasal apa orang tua tak bagi? Takut rumah orang tua dulu kan, masalah Sayyidina Muhammad malam-malam ni pakai pelita sumu, pelita minyak gas. Dia kalau sapu takut tersapu benda yang tak sepatut kita sapu. Baik. Tu logik orang tua lah. Tapi sebenarnya masalah Sayyidina Muhammad itu sesuai dengan syarak kita. Masalah Sayyidina Muhammad ada manfaat dan tentu ada mudarat. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi begitulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi keluar nak jadi imam lah. Tiba-tiba Nabi kata, hampa jangan pergi mana? Hampa jangan pergi mana? Tu ala makanikum, masa dia. Duduk tuan tu. Para sahabat tunggu berdiri, subhanallah, sallallahu alaihi wasallam. Tak duduk, tunggu berdiri. Kita ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kalau orang suruh tunggu pakai duduk semua, soalan Sayyidina Muhammad. Kalau duduk, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pasal apa lepas tak berdiri, pasal apa lepas tak duduk? Sebab sudah dikatakan qad qamatis salah, qad qamatis salah. Bila dah kata qad qamatis salah, qad qamatis salah, telah berdirilah sembahyang. Nak duduk apa? Kat berdirilah, sebab faham kata qad qamatis salah, qad qamatis salah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian Nabi kita keluar dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam langsung terus menjadi imam. Baik. Cumanya ada tak jarak beza di antara iqamah dan Allahu Akbar. Imam angkat takbir. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalaulah sampai bersembang dah, jadi eloklah qamat lain. Tapi kalau semua berdiri, subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tidak ada cakapan ajnabi, tak ada cakapan lain melainkan qamat tadi. Jadi qamat tadi itu valid sehinggalah Allahu Akbar, imam mengangkat takbir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Jadi itu sikit perkara yang berkaitan dengan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lupa Nabi itu menjadi hukum. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kembali balik. Ketika Nabi kembali balik ke tempat sembahyang, menitik-nitik air daripada rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lebat tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Fasalla bihim. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam meneruskan sembahyang bersama-sama dengan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajma'in. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم نور قلوبنا بهدايتك. اللهم نور قلوبنا بهدايتك. اللهم نور قلوبنا كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين.